الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Hadis yang ke-23. Semua kebaikan adalah sedekah. Abu Malik Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah sebahagian dari iman. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Sabar adalah pelita. Al-Quran adalah hujjah, yakni pedoman bagimu dan atasmu, yakni akan mendorongmu masuk syurga jika kamu selalu menerapkan isinya, dan mendorongmu masuk neraka jika kamu tidak menerapkan isinya ketika di dunia. Semua orang bekerja sampai ada yang menjual dirinya, sehingga ia menjadi merdeka atau malah celaka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, ia menggabungkan banyak kaedah-kaedah utama dalam agama kita ni. Artinya kita tadi hadis ni, ia memang ada beberapa ayat-ayat yang yang alih-alih dan semuanya membagi tahu kita ni akan kaedah-kaedah yang penting ataupun perkara-perkara yang sangat-sangat penting dan asas dalam agama kita ni. Pertama sekalinya at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ni ialah kesucian. Ataupun biasanya diketani ataupun biasanya dimaknakan ataupun dibagi makna sebagai hukum hakam berkaitan persucian atau wudu, mandi, suci daripada najis, semua perkara-perkara suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, arah pakaian, arah tubuh badan, arah tempat dan lain-lain, semua yang menjadi syarat kepada sahnya sembahyang. Ini makna tuhur pada kebiasaannya. Dan kalau tadi mengambil makna tu di sini ya, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu ialah satu bahagian yang sangat-sangat besar daripada iman. Kenapa? Sebab sembahyang itu boleh dikatakan satu bahagian yang sangat-sangat besar daripada iman juga. Artinya, perkara ataupun kewajipan yang paling basic dan paling asas difardukan ke atas kita ni, yang ia punya syaratnya sekadar mukallaf sahaja, ialah sembahyang 5 waktu sehari. Dan sembahyang itu tidak akan sah melainkan dengan suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci daripada najis. Maka dari segi sana at-tuhur itu sendiri, artinya persucian itu, hukum hakam berkaitan persucian, kesucian kita ni daripada hadas kecil, hadas besar dan najis yang membatalkan sembahyang itu, ialah satu bahagian yang besar daripada iman. Sebab tanpanya sembahyang tak sah. Dan tanpa sembahyang hampir-hampir saja tak ada iman. Cuma tu. Maka at-tuhur syatrul iman. Syatar ni satu bahagian itu ataupun sebahagian itu. Ya bukan sebahagian, maksudnya sebahagian cuma itu saja. Tapi syatar ni kalau dalam bahasa Arab sebahagian yang besar, cuma tu. Malah sebahagian ulama bahasa mendefinisikan ia sebagai separuh. Tapi ala kulli hal, syatar sekurang-kurangnya tani faham daripada syatar ataupun sebahagian itu sebahagian yang besar. Orang a whole lot of iman itu consists of tuhur itu. Sebab a whole lot of iman consists of sembahyang. Dan sembahyang itu tidak akan jadi melainkan dengan tuhur. Maka tuhur berdasarkan itu syatrul iman. Tapi boleh dimaknakan juga tuhur ini sebagai maknanya yang umum, iaitu bukan saja suci daripada hadas kecil, hadas besar dan najis, malah suci juga daripada segala maksiat dan penyakit-penyakit hati. Pun boleh juga. Pun boleh dimaknakan di sini cuma tu. Dan terdapat sebagian ulama yang memaknakannya cuma tu. Maka dalam, kalau ikut makna ni pun jelas juga. Artinya sebagian besar daripada iman kita ni ialah untuk membuang ataupun membersihkan diri kita ni daripada segala kekufuran, kemaksiatan, daripada segala penyakit-penyakit hati, riya, takabur, ujub dan lain-lain. Artinya daripada perintah iman itu ialah untuk pertama sekali confirm mensucikan diri daripada kekufuran kepada Allah Ta'ala, mensucikan diri daripada syirik daripada Allah Ta'ala. Kemudian mensucikan diri, artinya implikasi daripada iman itu ialah mensucikan diri daripada maksiat juga, segala perkara yang dilarang Allah Ta'ala, dan mensucikan diri daripada segala perkara yang haram yang boleh merosakkan dan
mencemar hati kita ni kan, macam yang pernah tadi bincangkan sebelum ni, hadis sebelum ni, alla inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada sekutul daging, kalau sekutul daging itu bersih ataupun baik maka baik semua, kalau daging itu buruk seluruh badan. Dan antara perkara yang boleh merusakkan hati itu paling besar ialah makanan yang haram. So semua tu kalau tadi maknakan tuhur di sini dengan makna yang umum itu merangkumi semua tu. At-tuhur syatrul iman itu, sebab ia punya makna dan connotation itu sangat-sangat umum. Ia merangkumi kesucian daripada hadas kecil, hadas besar, dan kesucian daripada najis, dan termasuk juga kesucian secara batin daripada syirik, daripada kufur, daripada maksiat, daripada penyakit-penyakit hati dan lain-lain yang boleh membatalkan kita punya iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah tu zikir, bila mana kita ni menyebutkan alhamdulillah dengan kita ni mengakui dengan yakin dan sadar akan maknanya, iaitu segala puji bagi Allah tu, pahalanya tamla'ul mizan. Pahalanya, kalau kita ni andaikan pahala tu secara fizikalnya, kalau kita ni kan mencontohkanlah pahala tu sebagai satu benda yang fizikal walaupun ia bukan, maka sudah tentu pahala tu akan memenuhi mizan tu. Artinya mizan ni ialah timbangan di akhirat tu. Artinya dengan tani mengucapkan alhamdulillah sahaja, Allah Ta'ala telah menjanjikan tani akan berluruh kurnia yang sangat-sangat besar, iaitu pahala yang memenuhi mizan itu, timbangan tani di akhirat itu, timbangan baik buruk itu, yang akan menjadi penentu kita ni akan masuk syurga, taruskah ada masuk neraka dulu bagi orang beriman. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah sahaja, zikir alhamdulillah itu sahaja, tapi dengan syarat, seperti mana disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini, dengan syarat kita ni mengucapkannya dengan kesedaran dan kehadiran hati bahawa memang secara hakiki dan hakikatnya, realitinya bahawa segala puji itu hanya bagi Allah. Dan ini pernah tadi bincangkan di awal-awal kitab, bila mana tadi bincangkan mengenai perkataan Imam Nawawi, alhamdulillah. Yang kata ni alhamdulillah artinya segala puji yang wujud di alam ini hanya layak bagi siapa? Hanya layak bagi Allah Ta'ala. Dan ini merangkumi puji-pujian daripada Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri, puji-pujian daripada Allah Ta'ala kepada hambanya, pujian daripada hambanya kepada Allah Ta'ala, dan pujian daripada hamba kepada hamba. Kesemua puji-pujian yang wujud di alam ini selayaknya hanya bagi Allah Ta'ala sahaja semata-mata, kerana segala kesempurnaan, sama ada kesempurnaan itu kesempurnaan yang qadim, yakni milik Allah Ta'ala, ataupun kesempurnaan arah hamba, dan kesempurnaan arah hamba itu dicipta oleh Allah Ta'ala juga. Maka puji-pujian yang ditujukan kepada kesempurnaan itu hakikatnya hanya layak bagi siapa? Hanya layak bagi Allah Ta'ala. Sebab kesempurnaan itu either ia sifat bagi Allah Ta'ala, or ia merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Maka hakikat sebenar puji-pujian itu hanya bagi Allah Ta'ala, kerana ia Tuhan yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan ia menciptakan segala kesempurnaan. Jadi bila mana kita mengucapkan alhamdulillah dengan menyedari dan menghadirkan makna itu dalam hati kita ni, maka ia akan tamla'ul mizan. Ia akan memenuhkan mizan kita ni di akhirat itu. Sekalinya wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu, zikir ucapan subhanallah dan alhamdulillah, sama juga dengan syarat yang tadi. Kalau kita ni ucapkan dengan menghadirkan dan menyedari makna yang terkandung di sebalik itu, maka ia akan memenuhkan ma bainas samawati wal ard. Pahalanya akan memenuhkan semua yang berada di antara langit dan bumi, which is sangat-sangat luas lah dan sangat-sangat besar, menunjukkan kepada banyak dan luasnya rahmat Allah Ta'ala ataupun kurnia Allah Ta'ala yang dibaginya bagi orang yang berzikir ataupun mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu. Dengan syarat yang tadi juga, dengan syarat ia menghadirkan dan menyedari makna yang terkandung di sebalik dua kalimah itu. Makna alhamdulillah sudah tadi bincangkan tadi. Subhanallah artinya maha suci Allah Ta'ala. Apa makna yang terkandung di sebalik subhanallah itu? Ialah kita ni mensucikan dan menafikan semua kekurangan dan semua kecacatan daripada Allah Ta'ala, sehingga kita ni hanya mensabitkan kesempurnaan sahaja bagi Allah Ta'ala. Mustahilnya kita ni bagi Allah Ta'ala tu untuk bersifat dengan segala kekurangan, dengan mana-mana kekurangan dan mana-mana sifat-sifat tercela. Maka itu makna di sebalik subhanallah tu. Dan bila mana kita digabungkan dengan alhamdulillah, ia ada nafi sama isbat. Tadi menafikan pertama sekali dengan subhanallah tu,
segala sifat-sifat kekurangan daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan sangat-sangat mustahil secara akal bagi Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini untuk bersifat dengan mana-mana sifat kekurangan. Perbaik satu. Atau makna subhanallah. Dan bila mana kita mengucapkan Alhamdulillah, kita ini telah mensabitkan dan memuji Allah Ta'ala dan telah menyatakan bahawa ada satu kesempurnaan pun yang wujud di alam ini melainkan ianya milik Allah Ta'ala. Sama ada sifatnya ataupun ia yang menciptakan kesempurnaan itu. Maka kerana itu, dan bila mana kita ni sadar itu, bila mana tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ia sebenarnya telah menyimpulkan keseluruhan iman itu. Kan? Artinya, keseluruhan iman kita ni kepada Allah Ta'ala itu berpaksikan kepada dua perkara ni. Iaitu, kita ni mensucikan dan menafikan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Dan kita ni mensabitkan segala kesempurnaan hanya bagi Allah Ta'ala. Kerana itu basar nilainya dua lafaz ni. Bila mana kita ni faham ia punya makna. Sebab ia merangkumi dan mencakupi keseluruhan iman ataupun kepercayaan kita ni kepada Allah Ta'ala. Yang disebutkan dalam hadis kedua, mahwal iman al-imanu an tu'mina billah. Iaitu untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Cuma tu. Wassalatu nurun, dan sembahyang itu nur, cahaya. Dan makna cahaya di sini boleh dimaknakan banyak perkara lah. Antaranya ialah cahaya dari segi ia mencahayakan hati orang itu. Dari segi mana? Dari segi kan Allah Ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu melarang ataupun menghalang daripada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. So bila mana orang itu sembahyang dan sembahyangnya itu menghalang ia daripada mengerjakan perkara yang keji dan mungkar, maka hatinya akan bercahaya selepas itu kerana ia terlepas daripada perkara-perkara yang haram dan mungkar. Sebabnya kita ni sebelum ini kan, pada hadis yang sebelum ini kita ni, di antara perkara-perkara yang boleh merusakkan dan menggelapkan hati itu ialah maksiat ataupun perkara yang mungkar. Maka kalau tiap orang itu terlepas daripada perkara-perkara yang mungkar, ia dirinya tu terhalang daripada membuat perkara yang mungkar, maka hatinya akan bercahaya sebalik daripada kegelapan itu. Dan cuma mana caranya untuk mencapai itu? Di antaranya ialah solat. Maka dari segi sananya Nabi SAW ni as-salatu nurun, dari segi sana. Sebab solat itu cahaya, yakni ia mencahayakan hati orang itu. Dari segi sembahyang itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan boleh juga dimaknakan dengan nur, yakni cahaya di akhirat. Bila mana orang itu di akhirat nanti ia akan dicahayakan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk ganjaran dan balasan atas sembahyangnya itu. Atau cahaya di sini boleh dimaknakan dengan guidance ataupun orang bimbingan, yakni kerana sembahyang itu akan membimbing orang itu ke syurga, ataupun akan membimbing orang itu kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat. Pun boleh juga dimaknakan cuma itu. Akan tetapi poinnya di sini adalah sembahyang itu satu perkara yang sangat-sangat asas dalam agama, dan ia yang akan menghantarkan tani ataupun faktor besar yang menghantarkan tani kepada syurga Allah Ta'ala ataupun kebahagiaan yang abadi di akhirat. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah atau burhan. Burhan ini artinya bukti. Bukti kepada apa? Bila mana orang itu bersedekah, sedekahnya itu digelar oleh Nabi SAW sebagai bukti. Bukti kepada apa sebenarnya? Ia bukti kepada keimanan orang itu akan akhirat. Kenapa? Sebab ia sanggup melepaskan ataupun menyerahkan sebahagian daripada hartanya, sedangkan tani tahu manusia ni ia suka akan harta benda, tapi perkara yang ia suka itu dikorbankannya, dibaginya, disedekahkannya. Kenapa? Sebab indah lain indah bukan, sebab ia percaya bahawa ada akhirat. Dan ia percaya bahawa apa yang dikorbankannya dan dibelanjakannya daripada sedekahnya itu akan ada balasannya di akhirat. Maka sedekah itu yang dibuat oleh seorang mukmin itu, ia menjadi burhan ataupun bukti arah dirinya ataupun arah keimanannya. Dari segi mana? Dari segi bahawa ia telah beriman kepada hari akhirat. Ia mau melepaskan dan mengorbankan sebahagian daripada harta benda yang ia sukai dan cintai itu semata-mata untuk mengejar hari akhirat. Dan perkara itu tidak akan tercapai melainkan orang itu benar-benar beriman dengan hari akhirat juga. Seperti mana yang diperintahkan pada hadis kedua kan. Di antara arkanul iman ataupun rukun-rukun iman ialah al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Maka sedekah itu di antara petanda orang itu beriman dengan hari akhirat. Dari segi orang beriman apabila bersedekah, ia percaya bahawa di akhirat nanti ataupun ia mengetahui dengan yakin
bahawa sedekahnya yang dibuatnya di dunia ni ataupun harta benda yang dilepaskannya dan dikorbankannya dalam sedekahnya tu, ia tidak akan sia-sia, malah ia akan menjadi ganjaran ataupun bertukar menjadi ganjaran yang lebih berharga dan dilipat gandakan di akhirat macam tu. Maka itu kenapa Nabi SAW sedekah itu ialah bukti ataupun burhan, sebab ia menjadi bukti kepada orang bersedekah itu akan imannya kepada Allah Ta'ala dan imannya kepada hari akhirat. Wasabru diya'un, dan sabar itu pelita ataupun sebenarnya cahaya juga, dia. Okey. Dari segi mana sabar itu cahaya ataupun pelita? Okey, kita ni fahami dulu makna sabar di sini. Sabar dalam makna syarak ialah kita ni sabar dalam melakukan perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan kita ni sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang Allah Ta'ala, dan kita ni sabar dalam menghadapi qada-qadar Allah Ta'ala juga. Maka dari segi ini sabar itu cahaya. Kenapa? Sebab ia menjadi petunjuk dan pembimbing, macam pelita kan tu, kalau dalam kegelapan orang itu menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Bila mana ia sabar, artinya ia sabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan ia sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala, dan ia sabar dalam menghadapi qada-qadar Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Dan yang kata ni, ketiga-tiga perkara itu perkara yang dituntut dalam agama, maka perkara itu akan mengantarkannya ke syurga. Maka kesabarannya dalam perkara-perkara itu mengantarkannya ke syurga. Sabarnya dalam melakukan perintah dan larangan, perintah dan meninggalkan larangan, menjadi ataupun ialah penyempurnaan bagi hadis yang sebelum ini. Hadis-hadis yang memberitahu kita ni bahawa apa kewajipan tani sebagai seorang hamba di dunia untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dan apa perkara yang diperlukan dalam perkara dalam menunaikan perintah dan meninggalkan larangan? Sabar. Artinya ia menahan dirinya daripada ingkar itu. Sebab kalau tadi lihat kan, kebanyakan perintah yang diwajibkan arah kita ni, sembahyang kaya, puasa kaya, zakat kaya, haji kaya, ia akan involve pengorbanan. Sama ada pengorbanan dari segi usaha, penat lelah, dari segi masa, ataupun dari segi tubuh badan maksudnya, artinya fizikal, ataupun dari segi harta, ataupun malah kadang-kadang dari segi nyawa, jihad contohnya. Dan perkara itu perlu kepada kesabaran, yakni kita ni mendahulukan perintah Allah Ta'ala berbanding kemahuan dan keinginan tani. Itu perlu kepada sabar. Dan sama juga larangan kan, artinya terdapat banyak larangan yang mungkin hamba tu suka. Contohnya macam arak, contohnya ada orang suka arak, contohnya zina, contohnya, ataupun mencuri, tani mengambil harta orang lain, harta tu sendiri, membunuh contohnya ketika berdendam, atau kalau orang tu berdendam dan contohnya ada grudge, ia akan membunuh orang tu contohnya, ia indah membunuh contohnya. Semua tu perlu kepada sabar untuk kita ni menghalang diri kita ni daripada melakukan larangan itu. Dan itu ialah keseluruhan agama kita ni kan. Dan sabar ketika menerima qadar dan qadar itu. Balik kepada hadis kedua, di antara iman ialah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tani menerima, bersabar akan apa sahaja yang menimpa kita ni tu. Sama ada kita ni redha ataupun tidak, sama ada kita ni suka ataupun tidak, dengan mengetahui bahawa semua yang berlaku hanya akan berlaku dengan ketentuan dan kuasa dan kehendak Allah Ta'ala, maka kita ni sabar. Contoh, kita ni menahan diri kita ni daripada ingkar akan qadar Allah Ta'ala tu. Itu sudah merangkumi orang hampir-hampir keseluruhan iman tadi kepada Allah Ta'ala. Dan itu juga dapat dikaitkan dengan hadis sebelum ini, nasihat Nabi SAW itu, la taghdab. Kan? Artinya ada seorang sahabat bertanya arah Nabi SAW mengenai satu nasihat. Ya Nabi, la taghdab. Tanya lagi, tanyanya balik-balik masih juga yang sama, la taghdab. Dan tadi sudah jelaskan sebelum ini, ghadab di sana, marah atau di sana ialah tu ni yang berkaitan dengan sabar di sini. Artinya ya kita ni sebelum ini, apa puncak marah atau yang dilarang oleh Nabi SAW itu? Puncanya antaranya ialah ketidaksedaran seseorang atau bahawa segala perkara-perkara yang berlaku atas dirinya ataupun yang menimpa atas dirinya atau orang yang ia sayang, daripada kecelakaan ataupun kesusahan ataupun penderitaan ataupun kejahatan orang lain arahnya, tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Maka
bila mana ia menyedari itu akan membawa ia kepada sabar dan akan membawa ia kepada indah marah itu. Cuma tu. So sebab tu di sini sabar tu dia. Sebab konsep sabar itu sendiri dalam agama ini satu konsep yang besar. Bila tani fahami ia cuma tu. Bila tani fahami ia cuma tu. Dan itu makna sabar yang sebenar lah. Dan diperintahkan. Tani kadang-kadang menyempitkan makna sabar kepada beta boba sabar. Macam contohnya berqueue, traffic jam dan lain-lain sabar. Lurus sabar juga. Sabar kepada qadar Allah Ta'ala. Tapi sabar itu lebih luas daripada itu. Sebab merangkumi makna sabar ialah sabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala dan sabar dalam meninggalkan larangannya. Sebab itu dimasukkan dalam hadis ini. As-sabru dia. Sekalinya wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Dan Quran itu boleh jadi menjadi hujjah bagi kita ni. Maksudnya ia mendefend tani di akhirat. Aw alaika. Atau ia yang meng-attack kita ni dan mendakwa kita ni di akhirat. Sebab itu dalam doa selepas baca Quran tu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah ia yakni Quran itu lana bagi kami. Kan di sini hujjatun laka. Lana hujjah ya rabbal alamin. Ia menjadi hujjah bagi kita ni. Yakni ia sebahagian daripada perkara-perkara yang menjadi saksi bagi kita ni di hadapan Allah Ta'ala. Yakni macam mana? Yakni Quran itu boleh menjadi hujjah bagi kita ni kalau kita ni mengamalkan dan melaksanakan segala hak-hak yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maka di hari akhirat nanti Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita ni dan ia akan menjadi yang memberi syafaat arah kita ni. Sebab ia akan menjadi juru cakap kita ni di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Ya, Al-Qurannya hamba-Mu ni telah menunaikan haknya arahku. Dan ini membawa tadi kepada hadis yang sebelum ini kan. Ad-dinun nasihah. Din itu agama itu nasihah. Dan di antara nasihahnya itu nasihah li kitabihinya. Dan nasihat itu ialah menunaikan hak-hak dengan sempurna secara tulus dan ikhlas. Dan di antaranya ialah menunaikan hak Al-Quran itu sendiri. Dengan apa? Antaranya membaca, antaranya memahami, antaranya mengerjakan segala perintah dan larangan Allah Ta'ala dalam itu. Maka kalau kita ni mengerjakan itu, mengerjakan dan menunaikan hak-hak Al-Quran dengan sempurna, dengan tulus dan ikhlas, di akhirat ia akan jadi hujjah bagi kita ni. Ia akan mendefend kita ni di hadapan Allah Ta'ala. Ia akan menjadi juru cakap kita ni. Ya Allah, aku bersaksi bahawa hamba-Mu ni telah menunaikan haknya arahku. Maka masukkanlah ke dalam syurga. Aw alaika, tapi ada juga kemungkinan sebaliknya bahawa Al-Quran itu menjadi hujjah atas kita ni. Artinya ia yang mendakwa kita ni. Ia akan jadi juru cakap untuk menentang kita ni di akhirat. Ya Allah, ya Allahnya hamba-Mu ni indah menunaikan haknya arahku. Hamba-Mu ni indah membaca, hamba-Mu ni indah memahami, dan hamba-Mu ni indah mengerjakan hak-hak yang berkaitan dengan aku dan indah mengerjakan segala perintah dan larangan yang ada dalamku. Masukkanlah ke dalam neraka ataupun azablah ia. Pun boleh jadi juga. Maka itu hubungan tadi dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya sama ada kita ni menunaikan hak Quran ataupun indah menunaikan haknya. Kalau tadi menunaikan hak Quran maka ia akan menjadi defend dan pemberi syafaat buat kita ni di akhirat. Kalau indah ia akan menjadi pendakwa raya ataupun ia akan menjadi kita ni punya apa tu namanya pendakwa raya lah kita ni. Pendakwa raya tadi di akhirat yang akan membagi Allah Ta'ala supaya kita ni itu diazab. Cuma tu. Dan ini berkait rapat dengan hadis sebelum ini kita ni ad-dinun nasihah, an-nasihatu liman li kitabihi di antaranya. Agama itu adalah nasihah, yakni mengerjakan perintah ataupun hak sesuatu perkara secara sempurna dengan tulus dan ikhlas. Dan di antara perkara yang perlu kita tunaikan haknya ialah kitab Allah Ta'ala, Al-Quran. Dan bila mana kita tunaikan haknya, ia akan jadi hujah bagi kita ni di akhirat. Kalau kita ni tunaikan haknya, ia akan jadi hujah atas kita ni. Ia akan menjadi pendakwa raya kita ni di akhirat. Sekalinya Nabi SAW selepas satunya, kullun nasi yaghdu, setiap orang akan berusaha di dunia ni. Berusaha, atau kita ni tahu. Akan tetapinya fabai'un nafsahu, dan manusia itu akan menjual dirinya sendiri, ia punya nyawanya dan kehidupannya, keseluruh kehidupannya di dunia ni. Ia sebenarnya telah menjual dirinya. Tapi jual belinya tu ada dua kemungkinan. Sama ada famu'tiquha, sama ada ia akan membebaskan dirinya dengan menjualnya, atau mubiquha, atau ia akan malah mencelakakan dirinya. Okey, cumana kita ni kan membebaskan diri kita ni, dan cumana maksudnya kita ni mencelakakan diri kita ni. Kita ni membebaskan diri kita ni, yakni membebaskan diri kita ni daripada neraka dengan menjual dunia untuk akhirat. Kalau kita ni jual dunia kita ni untuk akhirat, maka kita ni telah membebaskan diri kita ni daripada neraka. Famu'tiquha. Atau kemungkinan kedua, wa mubiquha, tani mencelakakan ia kalau kita ni menjual
akhirat untuk dunia. Sebaliknya, maka ia akan mencelakakan kita ni sebab ia akan memasukkan kita dalam nerakanya. Atau kaedahnya. Artinya apa maksud menjual diri kita ni dengan, ataupun mengorbankan dunia untuk akhirat, iaitu dengan mengerjakan suruhan dan larangan Allah Ta'ala ketika hidup tani di dunia. Of course, kalau tani lihat kan, hidup tani itu tindakan sesanang dan berfoya-foya macam orang yang indah ingaukan hukum hakam atau confirm. Susah wah hukum hakam ni. Anda dapat tani makan ani, anda dapat makan atu, anda dapat berzina, mesti tutup aurat dan lain-lain. Artinya kalau tani bandingkan dengan orang yang nada hukum hakam tu, macam si usulnya wah. Kan, artinya dorang boleh buat apa saja dorang mau asalkan dengan cara orang lain, dorang boleh berfoya-foya, dorang boleh sekian. Kelazatan dunia tu boleh dorang ambil dengan lebih banyak daripada kita ni, sebab kita ni terpaksa suppress diri kita ni daripada sebahagian kelazatan dunia yang haram tu. Akan tetapi apa yang telah kita ni buat sebenarnya bila mana kita ni suppress diri kita ni daripada kelazatan dunia itu, ialah dengan kita ni sebenarnya telah menjual dunia kita itu, kita ni lapaskan demi untuk mengambil akhirat itu. Dan apa yang dibuat oleh orang yang terjerumus ataupun bergelumang dengan nikmat dunia semata-mata tanpa menghiraukan halal dan haram dan perintah Allah Ta'ala dan perintah agama, ia telah menjual akhiratnya, artinya dilapaskannya akhirat untuk ia beluri dunia. Dan memang pun ia beluri dunia lah. Artinya sudah ia beluri dunia, kena sudah. Boleh ia enjoy party di di seluruh hidupnya atau menikmati kelazatan dunia yang indah terkira tapi di dunia saja sementara tu. Tapi di akhirat nanti yang selama-lamanya ia akan dapati bahawa ia telah celaka. Ia telah menerima nasib malang sebab ia menukarkan, ia menjual beli di antara, ibaratnya macam ia membeli habuk dengan duit 10 bilion ringgit atau dan lebih daripada itulah ibaratnya. Sedangkan apa yang kita ni ataupun apa yang kita ni aspire to be lah, sekurang-kurangnya apa yang kita ni usahakan ialah kita ni kan mau membeli ataupun kita ni kan mau membeli property ataupun barang yang bernilai 10 bilion dengan habuk sahaja, which is dunia tu. Dan cuma tu ia punya analoginya. Dan kalau tanya di dalam Quran banyak analogi cuma tu nya. Artinya ada bai' ataupun ada jual beli yang untung, Allah Ta'ala analogikan ada jual beli yang rugi. Artinya hamba tu nya Allah Ta'ala berjual belinya. Dalam Quran banyak orang-orang kafir yang Allah Ta'ala ia berjual beli tijarahnya tu lan tabur. Tijarahnya tu indahkan untung lah. Ada pun orang yang beriman, orang yang bertakwa, ia berjual beli dengan jual beli yang sangat-sangat untung. Yang ia punya untungnya tu orang infinity lah. Sebab bayangkan dia punya modalnya ialah perkara yang limited. Hidupnya, umurnya, ia punya usahanya. Tapi untungnya perkara yang unlimited, which is kebahagiaan selama-lamanya. Orang kafir, modalnya tu terbalik bah. Modalnya something yang unlimited, tapi ditukarnya dengan something yang limited berhabis. Dunia yang sikit ni, sekejap ni. So itu maksudnya di sini. Sebab itunya Nabi SAW-nya fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dan setiap orang tu ia menjual dirinya, tapi sama ada hasilnya tu ia telah membebaskan dirinya daripada api neraka atau malah ia mencelakakan dirinya. Cuma tu. Dan kalau dilihatkan keseluruhan hadis ini, ia mengandungi banyak makna-makna yang menjadi asas kepada agama tu, daripada at-tuhur syatrul iman ke lafaz alhamdulillah, ke lafaz subhanallah walhamdulillah, ke sembahyang, ke sedekah, ke sabar, ke Quran, dan apa hakikatnya kita ni di dunia ni, yakni analogi kita ni di dunia tu. Semua tu merangkumi perkara-perkara yang asas yang perlu kita tahu dalam agama kita ni, yakni dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba di dunia ni lah ibaratnya.